Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian tasawuf melalui kitab Penawar Bagi Hati yang telah pun kita baca pada bulan yang lalu. Pada hari ini insyaAllah kita sambung pada pengajian kita bab yang pertama, anggota yang 7. Fasal yang pertama iaitu mata. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur terhadap kurniaan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana firman Allah Taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ayat 19 surah Ghafir. Maksudnya Allah mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, yakni mata itu mencuri memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Pada pengajian yang lalu, pengarang kitab kita telah menyatakan pastikanlah kita memelihara mata kita, berdalilkan kepada ayat 30 surah An-Nur. Kemudian lanjutan daripada perbincangan tersebut, pengarang menyatakan ayat terdahulu mengajar kelakuan yang baik, iaitu adab. Ayat yang terdahulu juga dalam konsep memberitahu, dan seterusnya untuk menakut-nakutkan kita supaya sentiasa berawas dalam kehidupan. Memelihara mata juga di atas nama kesyukuran, berasaskan kepada dalil yang baru kita baca sebentar tadi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan, yakni keserongan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan sekalian, dia boleh melihat. Penyaksian yang dia buat, penglihatan yang telah dilakukan olehnya, Allah tahu apa sebenarnya yang berada pada lubuk hatinya. Sama ada pandangannya itu adalah pandangan yang jujur ataupun pandangan yang ada padanya pandangan yang penuh dengan pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala tahu segala-galanya, apa yang terkandung di dalam hati kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, memelihara mata adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana matalah yang menyebabkan titik hitam pada hati kita. Kalau mata kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang datang selaput. Bila datang selaput, mata kita jadi kelabu. Tetapi penglihatan pada benda yang haram, walaupun mata kita terang, walaupun kita boleh melakukan pembedahan, walaupun kita boleh merawat mata kita, tetapi hati kita yang makin berselaput. Hati kita dipenuhi dengan daki-daki dosa, hati kita dipenuhi dengan karak-karak dosa. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana melalui penglihatan ia akan pergi pada hati. Hati itulah yang akan menyebabkan terjejas kesan daripada penglihatan kita. Tuan-tuan sekalian, ia bermula daripada peranan nafsu. Sebab itu di dalam ilmu tasawuf, ia tidak lari daripada perbicaraan tentang nafsu. Seringkali tuan-tuan sekalian mendengar bagaimana nafsu yang telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. Saya petik hanya beberapa kategori nafsu, bermula daripada darjat yang paling rendah, seperti yang dikatakan oleh para alim ulama tasawuf.
Nafsu yang paling rendah tuan-tuan sekalian adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu tingkatan yang paling jahat, yang paling rendah, yang paling keji. Ia tidak lain mengajak manusia yang dikuasainya kepada jalan kejahatan, melakukan maksiat, seronok melakukan maksiat. Perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sekalian, nafsu ni nafsu jahat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja bekalkan nafsu pada diri manusia. Apa hikmahnya? Sedangkan para malaikat tuan-tuan sekalian hanya diberikan akal tanpa diberikan nafsu. Maka pada waktu tersebut tidak ada persaingan daripada kalangan malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja letakkan kita di atas muka bumi. Kalaulah tanpa nafsu, kita tidak akan hidup seperti hari ini. Nafsu inilah yang telah memainkan peranan untuk bersaing. Sebab itu tuan-tuan sekalian lihat, kalaulah tidak ada nafsu, barangkali Twin Tower ini tidak akan wujud. Barangkali kita juga tidak perlukan rumah kerana kita tidak memiliki nafsu. Nafsu inilah yang telah memberikan satu kekuatan untuk kita mencipta segala sesuatu, untuk melakukan suatu pembaharuan. Itu peranan nafsu. Tetapi sangat malang tuan-tuan sekalian kalau nafsu yang bersifat dengan persaingan ini tiba-tiba pada waktu tersebut dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan tingkatan yang paling jahat, hanya suruh melakukan benda yang jahat. Maka itulah tempat yang sangat malang untuk kita. Nafsu amarah tuan-tuan sekalian, ia akan sebati dengan godaan syaitan, dia akan sebati dengan godaan syahwat yang sangat kuat. Oleh kerana itu, dia tidak akan rasa duka, tidak akan rasa sesal, tidak akan rasa duka cita, tidak akan pernah merasa kesal terhadap apa yang telah dilakukan daripada dosa dan maksiat. Sebaliknya dia rasa lega, dia rasa seronok, dia rasa puas hati apabila melakukan maksiat. Tidak pernah rasa rungsing, tidak pernah rasa bersalah. Sebagai suatu contoh, meninggalkan solat kefarduan. Apabila meninggalkan sembahyang, dia tak rasa menyesal, dia rasa seronok dan dia rasa puas hati kerana dia boleh memanfaatkan masa untuk perkara yang lain, tak perlu untuk solat beberapa rakaat kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, itu adalah peranan nafsu ammarah. Dia terlalu gembira bila mendapat nikmat dan berputus asa bila ditimpa bala dan kesusahan. Tuan-tuan sekalian, orang yang ada benda ni, bila datang nikmat dia suka hati, bila mana datang sahaja ujian dia berputus asa. Ini di antara sifat-sifat yang ada pada nafsu ammarah. Demikianlah juga kita dapat melihat kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Tuan-tuan sekalian, sifat ni sebati dalam hidup manusia. Bila datang kemajuan, kita seronok sehingga kita anggap kita yang hebat. Bila datang sahaja kehebatan, pencapaian dunia, maka kita akan lihat ini kerana usaha gigih kita. Lalu kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu banyak contoh Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tuan-tuan sekalian, pada bulan Disember yang lalu, Allah Taala tunjuk kepada kita dengan banjir besar. Bila berlaku banjir besar, satu sahaja persoalan daripada Allah. Limanil mulkul yaum? Kerajaan milik siapakah pada hari ini? Tuan-tuan sekalian, dulu kita boleh berdabik dada, kita dah siap semua sekali. Tapi bila Allah datangkan banjir, pada waktu tersebut tidak ada siapa yang mampu untuk mengatasi perkara ini.
terpaksa akur dengan kehadiran air yang cukup banyak, dan kita juga kelam kabut untuk membantu dan juga menyelesaikan mangsa-mangsa yang berdepan dengan banjir. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita dikejutkan pula dengan kehilangan pesawat MH370. Dulu kita berbangga, kita sudah menguasai ruang udara, kita sudah boleh terbang ke mana sahaja yang kita boleh pergi. Tetapi tuan-tuan sekalian, akhirnya pesawat ini hilang. Sama ada ia dirampas ataupun dia berdepan dengan bencana. Yang paling penting, persoalannya, manusia yang tidak terlibat dengan perkara ini, dia tidak tahu mana perginya pesawat tersebut, di luar daripada batasan pengetahuan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tanya balik, limanil mulkul yaum, kerajaan milik siapakah pada hari ini? Soalan ini sangat penting tuan-tuan sekalian. Kalaulah kita ada sifat ammarah, kita suka dengan rahmat, dapat kemajuan, dapat keuntungan, kita rasa kita yang hebat, lalu kita lupakan kepada Allah. Bila datang ujian pada waktu tersebut, kita terus berputus asa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tak tahu nak cari ke mana, maka lahirlah lawak antarabangsa yang duduk di negara kita. Datang bomoh yang telah mengguna pakai segala kepakarannya sehingga menyebabkan kita menjadi bahan gelak ketawa kepada seluruh masyarakat dunia. Tuan-tuan sekalian, betul kita nampak kita nak usaha, tapi kita tidak menggunakan jalan agama. Sebab tu saya lihat dalam negara Malaysia, orang yang paling hebat tuan-tuan sekalian adalah Tan Sri P. Ramlee. Dan ramai-ramai sekali Tan Sri P. Ramlee memiliki idea yang cukup hidup. Walaupun sudah begitu lama filmnya, tapi masih kekal tuan-tuan sekalian hingga hari ini. Teropong ajaib untuk melihat yang digunakan oleh Sudin, akhirnya tuan-tuan sekalian hari ini diguna pakai balik. Tikar ajaib yang diguna pakai oleh Tan Sri P. Ramlee akhirnya diguna pakai balik, sehingga menjadi bahan gelak ketawa yang paling malang tuan-tuan sekalian, sehingga berlaku penghinaan terhadap kalimah Allah daripada penganut-penganut agama yang lain kerana memandang ini cara orang Islam. Itu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak hadapi perkara ini? Balik pada cara agama. Kita memandang dengan mata hati yang betul. Kita berserah kepada Allah dan kita menggunakan ikhtiar berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh sebilangan besar umat Islam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat telahan, membuat spekulasi tidak merupakan menjadi satu permasalahan, tapi kita boleh buat menggunakan kepakaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ruang kepada kita. Baik tuan-tuan sekalian, benih amarah ini dia akan lahirkan sifat bakhil, akan lahirkan sifat tamak dan halaba terhadap harta benda dunia. Kemudian terlalu panjang angan-angan, sombong. Masa dapat anugerah dah jadi sombong. Kemudian bila hilang anugerah, dia seperti putus kepercayaan kepada mana-mana pihak. Pada waktu tersebut, ini di antara kesan daripada nafsu ammarah. Adakah kita kekal dengan nafsu ammarah? Jawabnya tidak. Kita boleh tingkatkan diri kita untuk naik kepada nafsu seterusnya yang dikenali sebagai nafsu lawamah. Masa itu kita melakukan dosa tapi kita mencela dosa kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan nafsu lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Lawamah maknanya kita kritik, kita hina apa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, kita tak terlepas daripada dosa sebab kita bukan maksum. Tatkala itu dosa yang kita buat, kita cela, kita mengkritik diri kita pada waktu itu kerana melakukan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah. Meninggalkan solat, kita menyesal. Meninggal solat, kita cela diri kita. Kenapa aku 4 rakaat pun aku tidak boleh ruangkan waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kebiasaannya, kebanyakan orang awam berada pada nafsu lawamah ini tuan-tuan sekalian. Sifat orang yang ada nafsu lawamah, dia cela diri dia, sentiasa berfikir mengenang dosa dan keburukan, takut kalau dia rasa bersalah. Ini di antara ciri-ciri yang ada pada nafsu lawamah. Baik, tuan-tuan sekalian, saya sebut perkara ni, 2 perkara, nafsu lawamah dan nafsu ammarah, yang kebiasaannya dilalui oleh kita.
Tujuannya untuk kita baiki balik. Apabila kita baca kitab ini, tuan-tuan sekalian, bila sebut saja mata, memelihara mata, apa tujuan? Tujuannya disebut supaya kita baiki kedudukan diri kita. Kalaulah dulu duduk pada nafsu ammarah, antara kaedah nak tingkatkan diri kita daripada ammarah pada lawamah adalah membaiki penglihatan kita, supaya tidak melihat perkara yang haram, supaya kita memastikan diri kita tidak melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah dengan anggota mata kita. Maka marilah kita lihat bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha azaqahu Allah taala ta'ma ibadatin tasurru. Sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, yakni tubuh perempuan itu perempuan yang diharamkan untuk kita lihat, seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis dari segi cepat membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadah yang menyukakannya. Baik, tuan-tuan sekalian, ni bimbingan Nabi. Kita kena tanya sebab apa tak seronok dengan ibadah. Kita perlu tanya sebab apa kita tak rasa lazat pun bila kita beribadah. Sama ada ibadah kita itu solat, sama ada ibadah kita itu puasa, kita perlu tanya kenapa kita tak rasa seronok bila kita buat ibadah. Rupa-rupanya Nabi Muhammad telah menyatakan kepada kita semenjak daripada dulu lagi, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmum min sihami iblis. Memandang pada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti panah yang beracun. Kita lihat aurat wanita, tempat-tempat yang elok pada wanita. Tuan-tuan sekalian, kelipat nafsu kita ini dorong kita pada perkara tersebut. Kita baru sahaja membicarakan nafsu ammarah. Nafsu ammarah dia gesa kita. Lihatlah tubuh badan wanita yang cantik, lihatlah pada aurat yang terdedah, dan kita rasa seronok sebab kita dikuasai oleh ammarah. Kalaupun kita dikuasai oleh lawamah, kita lihat dan kita cela, kita lihat dan kita menyesal. Tetapi tuan-tuan sekalian, kesan daripadanya, kata Nabi, faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadah. Siapa tinggal, dia rasa lazat ibadah. Siapa tak tinggal, dia akan hilang lazatnya beribadah. Lalu kita pun hilang rasa seronok nak beribadah. Kita rasa datang semayang zuhur 4 rakaat, tapi kita rasa seperti 1000 rakaat. Letihnya untuk kita solat zuhur hanya 4 rakaat. Kalaulah kita selesai sahaja solat zuhur, kita tidak terasa untuk solat sunat selepas daripada zuhur, sebab pada kita beratnya 2 rakaat tersebut. Hilang kelazatan. Apa puncanya? Puncanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita terkena dengan anak panah iblis. Anak panah iblis ini adalah melihat kecantikan wanita. Tuan-tuan sekalian, ini rahsianya. Sebab itu ia perlu pada mujahadah, perlu kepada proses melawan dan berusaha untuk menongkah keseronokan yang kita lalui daripada pandangan mata kita. Betul tuan-tuan sekalian, keluar sahaja daripada surau Muhsinin, kita akan dapat lihat pelbagai pandangan-pandangan yang menusuk mata kita. Pada waktu tersebut untuk melawan bukan kerja yang mudah. Oleh kerana itu kita perlu berusaha. Siapa yang berusaha tinggal, azaqahullahu ta'ala ta'ma ibadah, dia akan rasa lazat beribadah. Tuan-tuan sekalian, rasa lazat ibadah, kita tak akan rasa seronok buat benda lain. Lazat beribadah. Kebanyakan kita tuan-tuan sekalian mengisi masa kita dengan pelbagai hobi. Ada orang yang suka berkaraoke, kita rasa seronok berkaraoke. Adakah salah? Tak salah berkaraoke. Kita berkaraoke bersama dengan ahli keluarga, tak salah. Tapi tuan-tuan sekalian, dia tidak akan rasa nikmat ibadah, dia akan rasa nikmat berkaraoke. Berbeza kalau sekiranya dia membaca Al-Quranul Karim, ahli keluarganya membaca Al-Quranul Karim, dia akan rasa lazat. Dia bertaranum dengan Al-Quran, dia rasa seronoknya membaca Al-Quran. Dia bertajwid dengan Al-Quran, maka dia rasa seronoknya membaca Al-Quran.
Tapi tuan-tuan sekalian, kita boleh berkaraoke tapi kita tak boleh nak baca Quran. Itu bezanya. Maka oleh kerana itu kita dicabut perasaan lazatnya beribadah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam hadzuhu minaz zina fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nadar wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batash wal rijlani tazniyan wa zinahuma al-mash wal famu yazni wa zinahu at-taqbil wal qalbu yahum wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukadzibu. Maksudnya bagi setiap manusia itu ada bahagiannya daripada zina. Maka kedua mata itu berzina, dan perzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Semua bahagian manusia, tuan-tuan sekalian, bahagian manusia ni anggota tubuh badan kita, daripada kaki sehingga ke kepala. Seluruh anggota kita ni terlibat ambil bahagian berzina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, fal ainan tazniyan, kedua mata itu berzina. Bagaimana dia berzina? Dan penzinaan keduanya memandang kepada benda yang tiada harus dipandang. Yang diharamkan kita pandang, mata kita pergi tengok. Itu di antara cara berzinanya mata. Kemudian Nabi huraikan balik anggota yang lain, wal yadani tazniyan, dan kedua tangan itu berzina. Dan berzina kedua tangan ini wazinahumal batash, penzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Itu peranan tangan. Semua ada bahagian melakukan zina. Mata memandang yang haram, tangan meraba perkara yang haram, warijlani tazniyan, kedua kaki itu juga berzina. Dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan padanya. Yang tak boleh dia pergi ke pub, pergi ke disco, benda ni tak boleh, tapi dia pergi, kaki dia berjalan, kaki dia melakukan zina. Wal famu yazni, mulut juga berzina, dan perzinaannya mengucup yang tiada halal dikucup, yakni tuan-tuan sekalian bercium ataupun melakukan perkara menggunakan mulut, maka mulutnya juga telah melakukan penzinaan. Wal qalbu yahum, dan hati itu bercita-cita melakukannya, hati pun ambil bahagian untuk melakukan zina. Manakala farash, yakni kemaluan pula membenarkan yang demikian itu, yakni melakukan zina itu, atau mendustakannya, yakni tiada melakukan zina itu. Daripada seluruh bahagian ini, tuan-tuan sekalian, tangan memainkan peranan, mata memainkan peranan, mulut memainkan peranan, kaki dah main peranan, hati sudah ada keinginan, tinggal lagi farash, tinggal lagi kemaluan. Kemaluan inilah yang akan membenarkan sama ada benda itu berlaku ataupun tidak. Kalau berlaku, maknanya seluruh anggota sudah terlibat. Kalaulah tidak berlaku, farash saja yang telah menggagalkan perkara tersebut, sedangkan yang lain telah pun berlaku. Ini kata Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahawa asal, yakni punca bagi zina farash, kemaluan itu ialah dua mata. Kalau kamu ingin tahu apa punca sebenarnya berlaku zina, tak lain dan tidak bukan, asalnya ia berpunca daripada mata, bermula daripada pandangan, bermula daripada penglihatan. Dan engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Lalu oleh kerana itu kamu kena tengok apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dinanti-nantikan olehnya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian kamu lihat esok kamu nak buat apa. Kena rancang tuan-tuan sekalian, apa kita nak buat esok. Wattaqullah, kamu mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan ini tuan-tuan sekalian, proses kita nak terus hidup. Hari ini tuan-tuan sekalian kita hidup hari ini mesti bertakwa pada Allah. Tapi ingat, esok kamu perlu lihat apa yang kamu nak buat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa esok yang kamu nak buat. Bila kamu nak buat esok, ittaqullah, kamu mesti bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan sekalian,
Sebab itu takwa ini tidak pernah dihilangkan daripada wasiat sehingga menjadi rukun di dalam khutbah. Khutbah yang pertama khatib sebut ittaqullah. Khutbah yang kedua khatib sebut ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya tuan-tuan sekalian? Mesej ini sangat besar kerana ia membina personaliti manusia yang benar-benar beriman. Lihat kepada kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin, seorang khalifah yang rajin meronda pada waktu malam, meninjau kesusahan rakyat. Akhirnya tuan-tuan sekalian mendengar perbualan antara yang berlaku seorang anak gadis bersama dengan ibunya. Bila mendengar perbualan tersebut, tuan-tuan sekalian, ibunya minta supaya susu yang akan dijual esok dicampurkan dengan air supaya mendapat keuntungan yang lebih. Anaknya melarang. Anaknya menyatakan, tidakkah ini dilarang oleh Umar, oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin? Maka jawab ibunya, Umar tidak tahu, dan dia juga tidak ada kaedah untuk menyukat dan memisahkan air dan juga susu. Pada waktu tersebut tuan-tuan sekalian, apa jawab anak gadis ini? Beliau menyatakan, benar Umar tidak tahu, tetapi Tuhan Umar melihat apa yang kita lakukan. Ketakwaan yang ada seperti ini tuan-tuan sekalian menggembirakan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya balik, lalu minta disiasat siapakah yang menghuni di rumah ini. Bila suruhannya buat suatu siasatan, ternyata seorang ibu tunggal bersama dengan anak gadis yang belum lagi berkahwin. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian cukup berminat dengan anak gadis ini, memanggil anak-anaknya, dihimpunkan dan dibuat suatu tawaran siapa yang ingin berkahwin. Tuan-tuan sekalian kena tanya, mengapa Sayyidina Umar tidak menyiasat rupa paras anak gadis tersebut? Dan apa sikap anak-anak Sayyidina Umar Al-Khattab bila mendapat tawaran daripada ayahandanya mereka? Tuan sekalian, rupa paras pada waktu tersebut tidak ditanya. Tapi Sayyidina Umar telah menyebut, ini adalah pilihan terbaik untuk hidup kamu. Abdul Rahman tidak bersedia, Abdullah tidak bersedia, masing-masing dah kahwin. Disambut oleh Asim yang berkahwin dengan anak gadis tersebut tanpa melihat rupa paras dan tanpa perlu untuk menyelidik bagaimana keadaan fizikal bagi wanita tersebut. Akhirnya berkahwin tuan-tuan sekalian. Individu yang disatukan dengan takwa melahirkan orang-orang yang hebat di atas nama takwa. Keturunannya telah melahirkan, zuriatnya telah melahirkan tokoh yang hebat, sehingga bangkitlah seorang individu yang masyhur di dunia ini yang dikenali sebagai Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah seorang pemerintah dalam dunia Islam yang telah membina kekuatan yang sangat hebat di atas nama agama. Tuan-tuan sekalian, datang dan lahir daripada zuriat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan sekalian, balik kembali kepada proses untuk kita at-takhalli. Kita nak buat antara perkara yang kita nak buang daripada diri kita adalah pandang benda yang diharamkan. Sebab di situ berlakunya punca kerosakan manusia. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja lihat pada orang perempuan, lihat kepada mata benda dunia. Kita lihat kereta yang mewah yang baru keluar, kita pun rasa seronok kalau aku dapat kereta ni. Audi terbaru, rasanya boleh kita pakai selepas daripada ni. Contoh tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut kita dah memiliki yang terbaik, kita sudah memiliki yang sempurna, dan kita boleh untuk mengguna pakai dengan kaedah yang cukup baik. Tapi kerana dorongan tersebut menyebabkan kita sanggup membina hutang yang baru. Dorongan tersebut menyebabkan kita sanggup untuk menambah bilangan hutang yang telah pun dibebankan di atas bahu kita. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dengan seluruh perkara ini, dia akan membawa kepada kerosakan dalam kehidupan kita. Maka lihat kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.